Okey, so daya gerak elektrik merujuk kepada tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 coulomb cas dalam 1 liter lengkap. Okey, so DGE ni ditakrifkan dengan notation E dia notation E tapi E dia tu macam E italic macam tu. Okey, so E adalah daya gerak elektrik, E besar merupakan tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan dan Q adalah jumlah cas yang mengalir. Okay. So unit SI bagi DGE ialah volt atau joule per coulomb. Maksudnya berapa tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan satu jumlah cas. Okay, satu jumlah cas untuk dialirkan. Okay. So DGE ni merupakan bentuk tenaga. Okey, yang kedua, apa beza DGE dan juga beza keupayaan iaitu V. Okey. So kalau kamu perhatikan dekat sini, ini adalah pada suis terbuka. Suis terbuka bermaksud litar terbuka lah. So tiada pengaliran arus yang berlaku. Okay, so waktu ini adalah bateri. Kalau kita letakkan satu voltmeter across this battery, voltmeter ni akan memberi bacaan untuk sel kering ini. Okay, tetapi bila kita tutup suis ni, jadi arus dalam litar mengalir, maka voltmeter ni akan memberi bacaan berkaitan dengan 1 litar ni. Beza keupayaan dalam 1 litar ini. Okay, tapi bila suis tertutup, voltmeter masih memberi bacaan, maksudnya dia tengah baca DGE yang berada dalam bateri. So, DGE hanya berada dalam bateri, beza keupayaan merujuk kepada voltage untuk 1 litar. Okay, so yang pertama, tiada arus pengalir dalam litar sebab suis terbuka. Bacaan voltmeter dalam litar terbuka adalah sama dengan bacaan DGE bateri ini. Okay, daya gerak elektrik. Sebab dalam bateri ni ada tenaga. So tenaga dekat situ, total up tenaga yang berasal daripada bateri itu dikenali sebagai DGE atau daya gerak elektrik. Kerja yang dilakukan oleh suatu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 coulomb cas dalam 1 litar lengkap. Okay? So itu maksud DGE. So dia berasal daripada bateri lah, berasal daripada sumber. Tapi kalau beza keupayaan, arus mengalir dalam litar, okay, so bacaan voltmeter dalam litar tertutup adalah sama dengan bacaan beza keupayaan merentasi mentol. Okay, so dia punya beza keupayaan ni seluruh litar ni lah. Berapa nilai voltage untuk seluruh litar ni dan juga across this mentol. Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas di antara 2 titik. Okay, di antara 2 titik. Kalau ini menggerakkan cas dalam 1 litar lengkap. Maksudnya dia baca berapa nilai ini untuk menggerakkan 1 litar lengkap. Tapi untuk beza keupayaan dari titik ni ke titik ni berapa? Dari titik ni ke titik ni berapa? Okay, so itu beza antara DGE dan beza keupayaan. Okay. Yang seterusnya kita ada rintangan dalam. Okay. So rintangan dalam adalah rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit dalam sel kering yang menyebabkan yang pertama kehilangan tenaga haba, yang kedua beza keupayaan berkurang apabila arus mengalir dalam litar lengkap. Okay. Sebagai contoh, okay, dalam litar lengkap ni, dalam bateri ni sendiri, bateri diperbuat daripada elektrolit. Okay. Tiada zinc dan kita ada elektrolit dalam ni yang membina bateri. Okay, so bahan-bahan yang membina bateri itu akan menyebabkan rintangan ada. Akan menyebabkan rintangan lah. Maksudnya kalau arus mengalir, rintangan tu ada. So rintangan dalam bateri dikenali sebagai rintangan dalam. Okay, notation dia adalah R kecil. Dan ini adalah DGE. Kita belajar tadi DGE adalah sumber, okay, tenaga yang dihasilkan daripada sumber untuk 1 litar lengkap. Okey, jadi bila arus mengalir melalui rintangan di luar, maka itu adalah beza keupayaan.
Okay, itu adalah beza keupayaan. Jadi rintangan dalam ni disebabkan oleh bahan yang membina sumber tu. Kalau contoh bateri itu diperbuat daripada air, maka rintangan disebabkan oleh air. Itu nama dia rintangan dalam yang berlaku dalam sumber sesuatu tenaga. In this case, sumber kita adalah sel kering. Okay? Jadi punca kepada punca kesan daripada rintangan dalam ni akan menyebabkan kehilangan tenaga haba dan juga beza keupayaan berkurang. Apa maksudnya? Contohnya bateri ini bateri ini mempunyai 1.5 volt. Bila kamu pasang, kamu perhatikan di sini, voltmeter di sini 1.3. Kenapa jadi macam tu? Okey, kerana voltmeter ini disebabkan oleh rintangan yang berada dalam elektrolit yang berada di luar, maka voltmeter ni membaca bacaan yang kurang daripada bacaan asal bateri tersebut. Okey? So, kehilangan voltage lah sedikit. Nama dia adalah susutan voltan. Okey? Nama fenomena itu adalah susutan voltan. Bukan fenomena, nama kesan tu susutan voltan. Okey. Jadi, kalau bateri kita nak lebih baik, kita susun macam mana supaya rintangan dalam tidak memberi kesan yang banyak kepada voltage kita. Kita tak nak rintangan dalam bateri itu terlalu banyak menyebabkan dia mengeluarkan voltan yang rendah, okay, terhadap litar kita nanti. Dia memberi kesan. Jadi macam mana susunan yang baik? Yang pertama ialah susunan sel bersiri. Bila susunan bersiri macam ni, maka rintangan dalam adalah hasil tambah rintangan yang ada dalam setiap daripada bateri ini. Maka kalau ada 4 bateri, maka 4R lah. Tetapi kalau kita ada rintangan disusun secara selari, maka dia jadi 1/R, 1/R dan kita ada 4/R. Ataupun R adalah 1/4. Okay, R/4. Ini menunjukkan 1 DGE saja. Kalau yang ini kita ada 4 DGE. Okay. Maka rintangan dalam DGE tersebut, rintangan dalam bateri tersebut adalah makin besar. So kalau selari, walaupun susun 4 secara selari, nilai R tu adalah 1/4 sahaja. Okay. Okey, kita pergi kepada jenis kenderaan yang menggunakan kuasa elektrik. Okey, kita ada 2 jenis kenderaan. Yang pertama ialah kenderaan menggunakan bateri. Okey, sebelum tu cikgu kena terangkan sesuatu. Sekejap cikgu stop sharing sekejap. Sebelum pergi kepada okey, cikgu nak terangkan kepada kamu berkaitan dengan litar. So DGE dalam ni, okey, let's say ini adalah bateri kamu. Okey, dalam bateri kamu ada rintangan dalam, right? So ini adalah bateri kamu. Dalam ni ada rintangan dalam, ini adalah DGE kamu. Okey, so cikgu sambungkan dia kepada litar. Kepada satu lagi perintang di luar, satu lagi perintang di luar. Okay, this case. Jadi sebabkan ini positif, ini negatif, maka arus mengalir ke sini. This is arus. Okay, so arus mengalir in all directions lah. Jadi kita nak tengok perkaitan sebab saya takut nanti formula keluar kamu tak faham. Okay, dalam ni adalah I juga. Okay, susutan voltan. Susutan means penurunan. Okay, susutan voltan. Sebab cikgu cakap tadi bateri bernilai 1.5, tapi adakah 1.5 yang dikeluarkan? Tidak. Dia hanya keluar 1.45, 1.49 mungkin. Yang lain tu pergi mana? Okay. So, susutan voltan V adalah DGE tolak dengan nilai voltan yang mengalir.
Kan? Bila kamu baca nilai dalam lita tu, kamu akan baca, bila current mengalir, kamu akan baca voltage ni sebagai nilai dalam lita. Okay? Tapi bila kamu tutup switch, kamu akan baca nilai dalam DGE. Okay? Jadi V ni adalah IR. Alamak. V ni adalah IR, R kecil. Okay? Sama dengan E DGE tolak dengan V. Okay? Jadi kalau cikgu ada, cikgu nak letak DGE adalah, okay, cikgu nak E tu ke sana. Okay, cikgu akan dapat V tambah IR. Okay, cikgu terangkan Kalau cikgu bawa E, DGE ke sana, cikgu akan dapat IR tolak E sama dengan negatif V. Betul? Okay. So cikgu nak E ni yang bergerak, cikgu dapat negatif V, yang ini pergi sana jadi negatif IR. Okay. Ni negatif. Okay, jadi cikgu darab semua dengan positif, dengan negatif, darab dengan positif lah dah. Cikgu darab semua dengan negatif, maka cikgu akan dapat E sama dengan V tambah IR. Okay. Sebab itulah yang cikgu dapat yang ni. Okay, so sekarang ni cikgu dah dapat DGE adalah voltan yang dibaca di sini, okay, tambah dengan R kecil. R kecil adalah rintangan dalam. Okay, rintangan dalam. So, kalau cikgu bandingkan apa yang cikgu dapat ni, okay, dengan graf. Ada satu graf yang diplotkan pada muka surat 119 buku teks. Dia ada graf V melawan I. Okay. So pada paksi Y ialah V, maka yang ini cikgu tukar tempat. So V, negatif V sama dengan, kan, negatif E tambah IR. Okay. So cikgu tak nak nilai negatif V ni, jadi cikgu darab ni dengan negatif, cikgu akan dapat V sama dengan E tolak IR. Okay. Jadi cikgu dah ada V dekat depan. Okay, cikgu dah ada V dekat depan. Dan ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. V adalah paksi Y, E adalah paksi X. Okay. Jadi kalau cikgu letakkan V sama dengan negatif I R tambah E, macam tu. Okay, jadi paksi ni adalah Y, paksi ni adalah X. Okay, jadi negatif R ini adalah kecerunan. So negatif R, I tambah E, macam tu. Okay, so ini adalah kecerunan, ini adalah pintasan Y. Pintasan Y. Okay, jadi kecerunan kita adalah negatif. So kecerunan negatif, macam tu. Okay, maka di sini adalah pintasan Y which is E, dan kecerunan yang kita dapat ini adalah kecerunan menunjukkan nilai apa? Allah. Nilai R. Okay, kecerunan yang kamu dapat nanti itu adalah nilai R. Okey, ada masalah ke nak saya bincangkan sekali lagi ataupun tak faham dekat mana-mana? Cikgu sekali lagi. Sekali lagi, okey. Ini adalah lita yang kita dapat. Okey, lita yang kita dapat dekat sini. Kita nak cari susutan voltan. Okey, susutan voltan.
Okey, susutan voltan maksudnya apa? Yang berada dalam bateri ni, okey, yang berada dalam bateri ni kita dapati nilai dia adalah lebih kecil. Okey. So nilai dia lebih kecil daripada yang ada dalam bateri. Okey. So macam mana, pergi mana hilangnya benda tu? Okey. Kita tahu yang hilang tu sebagai rintangan dalam bateri tersebut. Okey. Jadi total DGE, total yang hilang tu, susutan voltan V adalah total yang berada dalam bateri tolak dengan bila kita on. Okay, contoh dalam bateri sepatutnya 1.5 tapi dalam litar bila kita dah pasang, kita dapati 1.3, maka susutan dia adalah 0.2. Okay, itu. Jadi V, kita contoh yang ini tidak diberilah. Ini saya nak bagi tahu kamu je susutan voltan tu apa. Okay, so V adalah IR. Dan kita tahu IR tu adalah R kecil lah sebab rintangan dalam sama dengan E tolak V. Okay, kenapa IR tu? Sebab kita tahu yang susutan voltan adalah disebabkan oleh rintangan dalam. So that's why lah VIR ni hukum Ohm. Okay, so VIR, so R kecil itu merujuk kepada rintangan dalam. Okay, jadi kalau cikgu nak letak E kat depan, okay, negatif E sama dengan, yang ni bawa ke sana jadi negatif kan? Tolak dengan V. Okay, ni semua negatif, tak nak negatif, cikgu darabkan dengan negatif semua, dia akan jadi positif. Maka IR tambah V. Yang ini settle Okay, jadi kita dah dapat kat sini. So, cikgu nak bagi tahu kamu, kalau kita perlu plotkan graf, ada satu graf pada muka surat 119 tu, dia plot graf macam mana dia dapat pattern tu. Jadi saya terangkan di sini. Okay? Dia suruh kamu plotkan graf V melawan I untuk DGE. Okay? Jadi, macam nak plot graf tu? Okay, saya terangkan dekat sini. Okay, yang ini semua orang dah clear dapat daripada mana. Jadi cikgu pun bawa lah ke sini. Okay, cikgu bawa ke sini. V tambah IR, IR tambah V tu sama. Okay, sama. Tukar tempat je, dia still positif. Okay. Sekarang ni kita nak plotkan graf V melawan I. Okay, jadi V ni adalah paksi X, paksi Y. So dia kena berada di depan, yang ini tukar. Pergi sana. Okay, jadi cikgu dapat negatif V sama dengan negatif E tambah IR. Faham tak yang ni? Boleh Faham. Okay, jadi cikgu tak nak negatif ni, tak nak negatif. Oi, cikgu tak nak negatif I tu. Tak habis padam, sorry. Okay, cikgu tak nak negatif V ni, ni, tak nak negatif. Jadi cikgu buang. Tadi kan cikgu dapat negatif kan, jadi cikgu darabkan semua ni, cikgu darabkan dengan negatif, maka yang ini jadi positif, yang ini jadi positif, yang ini pula jadi negatif. Okay? So cikgu dah dapat Y, ini paksi Y. Ini paksi Y. Paksi X dia adalah I. Oh, yang ini paksi X dia. Ini adalah paksi X. Okay. Jadi V cikgu nak tukarkan dalam bentuk Y M X tambah C. Cikgu nak tukar dalam bentuk tu. Jadi cikgu kena bawa lah X ni ke depan. So cikgu dapat I negatif IR tambah E. Jadi sekarang cikgu dah ada paksi Y. Y M X tambah C. So X sekarang kita adalah ni lah. Ini paksi X. Okay. So sekarang V sama dengan negatif R I tambah E. So sekarang ni ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X, maka yang ini adalah M dan yang ini adalah pintasan Y. Okay, jadi pintasan, kalau kita plotkan graf ini akan menunjukkan kecerunan negatif. Macam mana kecerunan negatif? Dia condong ke kiri.
dicondong ke kiri. Maka yang kena pada pintasan Y ini adalah E dan kecerunan dia adalah M, bernilai negatif. Boleh faham? Boleh. Okay, so next time ini akan adalah dalam kamu punya amali. So kamu kena tahu macam mana nak susun. That's why saya ajar yang ini. Okay? Nanti kamu pinga-pinga macam mana dapat kecerunan macam tu saya tak nak kamu terpinga-pinga macam tu. Okay, so saya habiskan sikit je lagi ni berkaitan dengan kereta. Kita ada dua jenis kereta ya kawan-kawan. Yang pertama ialah kereta elektrik. Okay, so kereta elektrik menggunakan 100% kuasa elektrik dengan tenaga dibekalkan oleh motor elektrik dan bateri yang boleh dicas. So bateri yang biasa digunakan terdiri daripada bateri jenis lithium ion dan nikel MH tu saya tak pasti apa. Okay, so julat bateri diperlukan antara 300 hingga 800 volt untuk perjalanan sejauh saya tak pasti ke mana. Okay, so itu adalah puratalah penggunaan untuk kereta yang menggunakan bateri. Kalau kamu pergi IKEA, ada satu parking dekat dengan pintu IKEA tu, dia letak dekat situ cas untuk bateri, bukan bateri, charger untuk cas bateri kereta. Okay, nanti kalau ada orang lalu, orang duduk parking dekat situ, maksudnya dekat situ dia tengah charge bateri kereta dia. Dia menggunakan 100% kuasa elektrik daripada bateri yang dibekalkan. Okay, kepada kereta tersebut. Yang kedua kita ada hybrid. Okay, hybrid berasal daripada perkataan apa? Tak ingat. Yang bermaksud kacuk. Okay, kacuk. Maksud kacuk tu apa? Separuh petrol, separuh lagi bateri. Okay, jadi dia menggunakan 25 hingga 40% kuasa bateri yang boleh dicas semula dan selebihnya menggunakan bahan api fosil seperti petrol. Okay, so julat voltan bateri yang digunakan adalah 100 hingga 200 volt setiap hari, setiap kali guna, saya tak pasti. Yang itu. Okay, yang saya tahu hybrid ni, kereta hybrid ni, kalau kita slow, maksudnya kurang daripada 80 km per jam, dia akan guna bateri. Jadi jimat petrol. Okay, tapi kalau pergi laju, dia perlukan kuasa yang lebih tinggi, maka kita akan menggunakan petrol sebagai bahan api. Tara, terima kasih. Itu sahaja untuk penerangan pada hari ini. Cikgu. Ya? Cikgu tunjuk slide ke lagi? Subhanallah. Tak ada slide Tak ada. Ya Allah ya Rabbi. Kan? Tak tahulah saya je tak nampak. Yang lain nampak tak? Ada. Ada. Tak ada Ni baru ada Ada. Tadi tak ada slide. Okey. Minta maaf lah. Okey, so ini adalah ini contoh. Yang ni berada dalam muka surat 122. Okey, so ini adalah kereta elektrik yang menggunakan 100% kuasa elektrik. Okey, yang diinstal ke dalam kereta. So ini adalah contoh bateri dia, lithium ion dan juga nikel MH ni saya tak pasti apa. Okey. Julat bateri yang diperlukan adalah 300 hingga 800 volt. Okey, jadi inilah yang saya cakap tadi tu yang berada pada IKEA tu. Jadi dekat sini kalau kamu pergi, kamu akan tengok dia menggunakan magnet kot. So kamu boleh ambil letak pada kereta untuk dicaskan baterinya. Okay, so ini adalah kenderaan yang menggunakan kuasa elektrik. Yang ini adalah hybrid. Yang ni maksud hybrid, maksudnya dekat sini ada tangki petrol dan dekat sini ada bateri. Dekat sini juga ada bateri. Okay, so kalau tak laju, okey, yang saya sebut tadi 80 km per jam, so dia akan menggunakan bateri. So jimat petrol. Tapi kalau laju perlukan kuasa yang lebih tinggi, enjin perlu bergerak dengan lebih pantas, maka kita akan menggunakan tangki petrol. Guna minyak lah, guna pembakaran petrol. Okey. So julat voltan bateri yang digunakan adalah antara 100 hingga 200 volt. Mungkin setiap kali perjalanan ataupun sebab kadang-kadang kita guna kereta untuk perjalanan jauh kan. Jadi saya tak pasti ini adalah untuk perjalanan untuk setiap hari ataupun untuk setiap kali perjalanan. Okay,
Nanti kita sama-sama cari kereta hybrid ni berapa volt sebenarnya untuk setiap kali perjalanan. Okay, so itu sahaja. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita stop kelas.